الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Abu Talhah mendahulukan lehernya untuk melindungi leher Nabi SAW. Ini berlaku di dalam suatu peperangan, yaitu peperangan Uhud. Bila Rasulullah nak melihat kemarahan pihak musuh, lalu dia bangkit, dia menghulurkan tengkuknya. Sedangkan pada waktu yang sama, peluru-peluru daripada pihak musuh sedang menghujani Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi Abu Talhah ini dia sanggup mempertahankan menghulurkan lehernya supaya lehernya dipanah ataupun ditombak demi mempertahankan Rasulullah SAW. Macam sahabat-sahabat yang lain juga sanggup mengorbankan nyawa sendiri demi mempertahankan Rasulullah. Marilah kita lihat pencipta sejati lain yang menjadikan dadanya sebagai sasaran panah musuh. Dada dia sebagai perisai lah, sebagai benteng perisai melindungi Rasulullah. Sebagai pengganti dada kekasihnya, iaitu Nabi SAW. Peristiwa ini juga berlaku ketika perang Uhud. Dalam peperangan Uhud ni banyak daripada kalangan sahabat meninggal dunia. Daripada kalangan sahabat Nabi meninggal dunia, termasuklah bapa saudara Nabi terbunuh di dalam peperangan Uhud. Siapakah nama bapa saudara Nabi yang terbunuh di dalam peperangan Uhud? Siapa jawab dulu tadi? Siapa jawab dulu? Tak ada? Sama? Faris mana? Akmal tulis. Okey, beliau berkata ketika perang Uhud, tentera muslimin lari meninggalkan Nabi, sedangkan Abu Talhah tetap bertahan dekat dengan Nabi. Maknanya pilihan yang pertama daripada musuh dia cari siapa? Dalam kalangan ramai-ramai mujahidin Islam, daripada kalangan ramai-ramai sahabat itu, memang pihak musuh dia nak bunuh semua, tapi menjadi sasaran utama, pilihan utama, hasrat pertama untuk dibunuh siapa dia? Rasulullah SAW. Jadi kalau matinya Rasulullah, awalnya pun tak semangat nak berperang. Betul tak? Kalau ketua mati, jadi tentera-tentera yang lain, pengikut-pengikut yang lain, sahabat-sahabat yang lain, maka akan patah semangat. Jadi sebab tu sasaran mereka yang utama, mereka cari Rasulullah. Jadi Rasulullah ni, sahabat-sahabat beliau tidak bimbang khawatir akan nyawa diri sendiri ataupun keselamatan diri sendiri. Di dalam medan perang, apa yang mereka khawatir, paling bimbang, paling takut nyawa Rasulullah, bukan nyawa diri sendiri. Sampai lagu tu punya sayang kepada Rasulullah ni. Sebab mereka faham, yakin bila mereka meninggal dunia, ramai lagi pejuang-pejuang Islam yang akan bangkit, yang lahir hasil daripada kematian dan kewafatan mereka. Mati seorang syahid, Allah Ta'ala tambah lagi dengan jumlah yang ramai. Tapi kalau Nabi macam mana? Nabi adalah merupakan pilihan Allah, Rasul pilihan Allah. Dia bukan boleh ditabarkan, dilantik oleh manusia. Jadi sahabat ni susah hati. Islam masa tu tak sempurna lagi, tak lengkap lagi. Masa tu Islam diburu, dikepung, dikejar oleh pihak musuh. Jadi susah hati sangat sahabat ni. Sebab tu dia bimbang kalau Rasulullah ditimpa musibah malapetaka di dalam peperangan. Peristiwa ini juga berlaku ketika perang Uhud,
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata, ketika perang Uhud, tentera muslimin lari meninggalkan Nabi. Yang duduk di mana? Duduk di posisi mana yang tinggalkan Nabi? Yang kita cerita semalam tu? Yang duduk atas bukit tu kan? Tapi bukan semua, sebahagian. Jadi dalam peristiwa ini, isu ataupun kes ini, musuh-musuh Islam, khususnya daripada puak Syiah, mereka menyenaraikan berapa orang daripada kalangan sahabat yang tinggalkan Rasulullah, dan siapakah nama-nama sahabat tersebut. Mereka sebut ni puak-puak ni biadab, kurang ajar dengan Rasulullah. Dia ambil peluang untuk mengkritik, menghina dan mencaci para sahabat. Jadi peringkat permulaannya begitulah. Memang sahabat-sahabat ini ada melakukan kesilapan dan kesalahan. Tetapi setelah ditegur melalui beberapa ayat Al-Quran dan dinasihati oleh Rasulullah SAW, mereka jadi orang yang baik. Kita dah baca beberapa ayat di dalam surah Furqan. Balik ni sebelum tidur. Sebelum tidur kan, baca satu surah Furqan berserta dengan terjemahan dia. Di mana di dalam surah Furqan ini menceritakan bagaimana sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bila dia melakukan kesalahan segera ataupun pantas bertaubat kepada Allah. Inilah suasana kedudukan yang berlaku kepada para sahabat. Bukan kata bila sahabat Nabi ni tak pernah buat salah langsung, tak pernah silap langsung. Kerana mereka ini lain daripada jahiliyah. Maknanya daripada kafir lah kita kata. Berbagai-bagai keadaan, suasana ketika mereka berada di dalam kekufuran, merekanya sesatnya, akhlak tak adanya, tak ada sopan santun, kasarnya, itu biasa orang Arab, apatah lagi orang Arab jahiliyah. Sebab itu Nabi SAW diutuskan, bu'istu liutammima makarimal akhlak, wa fi riwayatin bu'istu liutammima husnal khuluq. Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki, memperbetulkan akhlak-akhlak manusia, perangai-perangai manusia, budi pekerti manusia. Setelah masuk Islam, diasuh, dididik, ditarbiah sampai jadi orang yang baik. Jadi sudah tentu ada beberapa kelemahan, kesilapan yang terlanjur dilakukan oleh para sahabat setelah mereka masuk Islam. Dan ada kalanya kadang-kadang tindakan mereka, perbuatan mereka menyakiti Nabi SAW. Tapi bukan maksud mereka, bukan niat mereka, bukan tujuan mereka melakukan sesuatu tindakan untuk menyakiti Nabi. Itu satu kesilapan. Jadi apa yang saya nak cerita di sini berdasarkan kepada peristiwa ini. Puak-puak Syiah kata, tengok para sahabat ni biadab, tak setia dengan Rasulullah, sanggup meninggalkan Rasulullah di dalam keadaan yang sangat genting begitu, sanggup lari. Orang yang macam ni kah kita nak menghormati? Syiah masuk jarum. Sebab tu kita orang Islam sangat penting kita belajar hadis. Bila kita belajar hadis ni, di dalam disiplin ilmu kita, segala maklumat perlu kepada penapisan. Begitu juga selain daripada hadis, maknanya buku-buku sirah yang menceritakan sirah Nabi dan juga sirah para sahabat perlu ditapis. Sebab di sana musuh-musuh Islam sentiasa menulis, mengarang, memesongkan fakta-fakta di dalam agama Islam berkaitan dengan hadis Nabi dan juga sirah-sirah Nabi dan para sahabat. Dia kata di sini, beliau berkata ketika perang Uhud, tentera muslim lari meninggalkan Nabi SAW, sedangkan Abu Talhah tetap bertahan dekat dengan Nabi SAW untuk melindungi baginda dengan perisainya. Perisainya tubuh badan dia sendirilah yang menjadi perisai. Abu Talhah merupakan seorang pemanah yang handal. Kalau dulu pemanah ni maknanya penembak tepat. Kalau sekarang ni di istilahnya apa dia? Kalau dalam polis, dalam tentera, dia ada penembak tepat kan. Jadi penembak tepat inilah yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW berada di atas bukit Uhud. Berapa jumlah mereka? Dah lupa. 30? 50 orang kan. Pada hari itu dia telah mematahkan 2 ataupun 3 busur. Bersamanya ada seorang lelaki yang membawa kantung. Kantung ni bekas lah, bekas anak panah. Satu kantung, satu bekas yang diisi anak panah. Abu Talhah pun berkata, berikan anak panah
kepada Abu Talha. Kemudian Nabi SAW mendongakkan kepala untuk melihat keberadaan musuh. Dalam suasana peperangan, kena intai-intai, kena jenguk-jenguk, kena tengok-tengok di mana arah musuh datang, supaya kita nak mengelak ke, nak berlindung ke, nak lari ke, ataupun kita nak buat serangan balas, kena tahu dia datang daripada penjuru mana, arah mana. Lalu ketika Nabi duk ngintai tu, musuh pada masa itu sedang bersedia. Abu Talha berkata, ibu bapaku menjadi tebusan bagimu, yakni aku sanggup menjadikan ibu ayahku sebagai tebusan demimu. Di antara orang, individu yang kita paling sayang, hormati, siapa dia? Ibu bapa kita. Tapi sanggup menjadikan ibu bapa sebagai pengganti, sanggup menjadikan ibu bapa sebagai tebusan. Macam seseorang itu ditawan, ditangkap. Sebagai tebusan ni kadang-kadang orang guna duit kan, duit sebagai tebusan. Antara duit dengan ibu bapa, siapa yang mana antara dua ni paling bernilai, paling disayangi? Ibu bapa kan. Jadi untuk melepaskan sesuatu musibah yang menimpa seseorang, dia sanggup menjadikan ibu bapa dia sebagai tebusan. Sebenarnya di dalam bahasa Arab ataupun kebiasaan orang Arab bercakap begitu kerana nak menceritakan sesuatu benda yang besar. Untuk menyelamatkan Rasulullah, sanggup ibu bapa menjadi korban, menjadi tebusan dia. Sebab dia meletakkan apa? Hadis Nabi yang selalu kita baca tu. Hadis apa tu? Siang tadi pun kuliah asar kita baca lagi hadis ni. Siapa boleh baca dengan pantas dapat RM20. Angkat tangan. Angkat tangan dulu baru baca. Ustaz Akmal tulis. Hadis apa yang kita baca lepas asar tadi? Okey, setengah saat dari sekarang. Apa? Kalau tak betul, bayar balik RM20. Baca mesti betul. Tak ada silap. Tak ada. Okey, ada lagi siapa nak baca? Tak ingat kan? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Jadi sahabat ini dia beramal dengan hadis tu. Bukan hadis tu sahajalah, semua hadis dia beramal. Tapi dalam isu ini dia teringat hadis tu. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku paling dia sayang daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Abu Talha berkata, ibu bapaku menjadi tebusan bagimu, yakni aku sanggup menjadikan ibu bapaku tebusan demimu. Janganlah engkau mendongak kepala, sebab anak panah musuh akan mengenaimu. Biarlah leherku melindungi lehermu. Dia sanggup, dia dahulukan leher dia untuk dipanah, ditombak demi mempertahankan Rasulullah SAW. Maknanya sanggup gadai nyawa lah. Kesimpulannya sanggup gadai nyawa demi Rasulullah. Allahu Akbar. Lihatlah apa yang dilakukan oleh seorang pecinta sejati. Apakah cita-cita dan kemahuannya? Sahabat buat macam tu kerana nak syurga, sebagai bukti cintanya kepada Rasulullah. Satu hadis yang lain yang selalu kita baca, 3 perkara ni siapa-siapa yang ada dalam diri dia, dia telah memiliki kemanisan iman. Yang ni kita bagi RM30 kalau dapat baca. Baca jangan salah. Cukup Arab lah. Melayu. Apa guna belajar bahasa Arab? Okey, siapa nak baca? Tak ingat juga, okey? Soalan ni besok pula. Al-Alamah Al-Aini. Okey, satu soalan lagi. Alamah Aini ni dia berpegang kepada mazhab apa? Dan apakah kitab yang dia tulis? Kitab apa yang dia tulis? Ni bagi RM30. Tulis nama dia. Tulis nama dia. Belok malam esok malam anugerah kan.
Sebab tu dalam kuliah ustaz, kamu kena catat, tulis dan hafal. Mesti ada soalan. Hak lepas-lepas kamu tak ingat kan, jadi rugi. Berapa banyak dah duit kalau terkumpul tu, boleh dapat duit raya dah. Boleh beli tiket kapal terbang, bukan kereta api je. Kalau daripada awal kuliah kamu boleh jawab dengan betul. Okey. Biarlah leherku melindungi lehermu. Ini berlaku di hadapan dia kata, yakni aku berdiri di hadapanmu supaya apabila datang anak panah musuh, ia akan terkena leherku, bukan lehermu. Kata Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, ini adalah satu bentuk doa. Maksudnya, semoga Allah menjadikan leherku lebih dekat dengan anak panah berbanding dengan lehermu, agar ia terkenaku tanpa terkena lehermu. Maknanya sanggup, kita sebut tadi sanggup apa? Sanggup mati, korban nyawa, sanggup dia menderita sengsara demi Rasulullah. Jadi dengan kita tengok kecintaan sahabat kepada Rasulullah, dengan semangat sahabat mempertahankan Rasulullah, kita ni berapa peratus nak dibandingkan dengan semangat sahabat yang ada dalam hati kita membuktikan kita sayang kepada Rasulullah. Berapa peratus kecintaan kita kepada Rasulullah dan apa bukti? Ini masing-masing tanya diri sendirilah. Apa bukti kita cinta kepada Rasulullah? Sebab kita dah baca banyak lah individu-individu yang ramai daripada kalangan sahabat yang membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah sehingga sampai satu tahap yang sangat besar, iaitu mengorbankan nyawa sendiri demi mempertahankan Rasulullah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.